Indeks harga pengguna IHP pada bulan Mac 2025 menunjukkan penurunan 0.5% berbanding bulan Mac 2024. Ia didorong oleh penurunan indeks makanan dan minuman ringan dan indeks bukan makanan. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Keuangan dan Ekonomi mengongsikan ia disebabkan oleh penurunan 0.6% bagi indeks makanan dan minuman ringan dan 0.5% bagi indeks bukan makanan. Bagi perbandingan bulan ke bulan, IHP Mac 2025 menunjukkan penurunan 0.5% daripada Februari 2025. Ia didorong oleh penurunan bagi indeks bukan makanan, manakala indeks makanan dan minuman ringan mencatatkan peningkatan 0.2%. Penurunan bagi indeks bukan makanan terutamanya didorong oleh penurunan harga pakaian dan kasut dan pengangkutan, manakala peningkatan bagi indeks makanan dan minuman ringan terutamanya disumbangkan oleh sayur-sayuran dan buah-buahan. Manakala IHP pada bulan Mac 2025 menunjukkan penurunan berbanding bulan Mac 2024 disebabkan oleh penurunan bagi indeks makanan dan minuman ringan terutamanya disumbangkan oleh penurunan harga daging, khususnya harga daging ayam, berikutan dengan pelaksanaan penetapan harga maksimum bermusim. Penurunan harga ikan dan makanan laut adalah disebabkan oleh penurunan harga ikan segar daripada negara-negara pembekal. Sementara itu, penurunan bagi indeks bukan makanan didorong oleh penurunan harga pengangkutan, khususnya kenderaan bermotor dan tiket penerbangan, dan harga rekreasi dan kebudayaan terutamanya disumbangkan oleh pakej percutian. Laporan penuh IHP bagi bulan Mac 2025 boleh didapati di laman sesawang JPES. Pelbagai barangan ditawarkan semasa Bazar Thailand yang diadakan selama 4 hari di Pusat Membeli Belah One City, Jalan Utama Salam Bigar. Perasmiannya disempurnakan oleh Puan Yang Terutama Busarakan Chanalai, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Yang Berhormat Lau Hau Tek, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Syarikat Penerbangan Diraja Brunei RB meraihkan penerbangan semula ke Beijing, Republik Rakyat China dengan aktiviti melibatkan pelanggan bagi penerbangan pertama ke Beijing dan penerbangan balik ke negara ini. Lebih 130 penumpang menaiki penerbangan pertama ke negara ini sejak ia digantungkan pada bulan Oktober 2024. Ia menunjukkan penubuhan semula laluan penerbangan dan hubungan baik antara kedua-dua buah negara. Penerbangan dilaksanakan 2 kali seminggu dan beroperasi melalui lapangan terbang antarabangsa Daxing Beijing. Penerbangan RB juga akan meningkatkan kesaling hubungan bagi para pengembara korporat, pelajar dan pelancong sekaligus mengukuhkan hubungan ekonomi antara kedua-dua negara. Rasa kopi berkualiti dan istimewa menjadikan sebuah kafe tempatan begitu terkenal bukan sahaja dalam kalangan penggemar kopi, bahkan orang ramai. Dengan menggabungkan cita rasa berkualiti dan pengalaman unik, Cafe Verve menjadi destinasi pilihan ramai. Pengalaman sebagai pengedar rasmi Dutch Colony Coffee Singapore di Borneo memberi kelebihan kepada Verve untuk menghasilkan rasa kopi istimewa melalui inovasi dan kualiti perkhidmatannya. Bagi mengekalkan rasa kopi unik, Verve menggunakan bahan-bahan berkhasiat, perisa semula jadi dan sumber bahan tempatan. The core value of our business is to bring together good coffee, good food, and good vibes to our customer. I would say one thing that makes us unique is that we try to expand and innovate to make our business more sustainable and ethical. Kesungguhan barista tempatan dalam menghasilkan rasa kopi yang unik juga antara faktor yang menjadikan kafe ini begitu istimewa. So far,
over the past 8 months, I've learned a lot daripada how to you layan customer a bit more better, learning to understand coffee, to understand the taste of a coffee. Badan Pelajar Ekonomi dan Kewangan Islam dari Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dengan sokongan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD baru-baru ini menganjurkan Hari Keusahawanan Unisa 2025 di BIBD Connex Bandar Seri Begawan membuka ruang mengetengahkan produk dan perkhidmatan kepada orang ramai. Walaupun Hari Keusahawanan ini sebagai sebahagian daripada projek akhir tahun, akan tetapi ia jelas memberikan motivasi untuk para pelajar dan pengusaha terus berkecimpung dalam bidang perniagaan. Seramai 43 usahawan menyertai Hari Keusahawanan termasuk penyertaan daripada mahasiswa tahun 4 Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam Unisa. Apa yang kami jual dalam Veloster ini sebenarnya barang-barang sukan. So dari mana datangnya Veloster is actually ini merupakan projek akhir tahun kami lah. So kenapa kami pilih Veloster dan memilih untuk menjual barang-barang sukan is pasal kami melihat trend orang ramai bersukan lah masa ni, especially larian, jogging, brisk walking. So kami ambil inisiatif untuk membuat baju lah. So what's different baju kami ni, kami incorporated reflectors dalam baju kami. So it's sesuai dipakai untuk waktu pagi sama waktu malam. Objektifnya untuk enhance lagi keselamatan lah dalam bersukan. Kerjasama dari BIBD dalam memberikan sokongannya utuh dan berterusan kepada program ini juga membuktikan kepentingan pemegang taruh dalam membina ekosistem keusahawanan yang mampan. Hari Keusahawanan tersebut bukan sahaja membuka peluang kepada pelajar untuk meneraka dunia keusahawanan, malah ia turut menyediakan platform kepada usahawan tempatan untuk mempamerkan dan memasarkan produk mereka kepada orang ramai. Event Keusahawan Unisa ni boleh mempromosikan kami punya garai and then dapat menambahkan income kami setiap hari and then boleh meramaikan suasana di Bandar Seri Begawan. Kami ada jual minuman macam contoh kelapa, melo, lecikang and selainnya. And then kami ada jual segala cucur, segala macam makanan kering macam tu. Produk yang kami jual ada 2-in-1 brooch, macam ada ipin terus ada clip, brooch untuk ipin ke baju, keychains, hair clip. Through this event, kami boleh experience cara menjual. And then since kami pun student business, so di sinilah kami dapat ambil ilmunya untuk berjual bersama-sama. Harga emas jatuh lebih 1% kepada paras terendah dalam tempoh 2 minggu disebabkan peningkatan risiko dan kedudukan jongkong emas yang terjejas akibat ketegangan tarif yang semakin reda. Kekukuhan dolar Amerika juga mempengaruhi harga emas. Menurut para penganalisa, UBS berharap perjanjian perdagangan akan ditandatangani bagi membolehkan tarif kekal rendah. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sementara itu berkata perjanjian perdagangan berkemungkinan akan ditandatangani bersama India, Jepun dan Korea Selatan. Tambahnya, terdapat peluang yang baik perjanjian bakal dimeterai dengan China. Ekonomi Amerika Syarikat mengucuk buat pertama kalinya dalam tempoh 3 tahun sekaligus melemahkan import ketika perdagangan tergugat disebabkan oleh kadar tarif yang tinggi. Malaysia dan Indonesia bersetuju untuk mencadangkan penubuhan Forum Industri Halal di peringkat ASEAN. Cadangan itu akan dibentangkan secara rasmi di Forum ASEAN untuk mendapatkan kelulusan daripada negara anggota lain.
Timbalan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan perkara tersebut semasa mempengerusikan rundingan meja bulat kerjasama industri halal Malaysia-Indonesia di Jakarta. Dianjurkan oleh Perbadanan Pembangunan Halal, rundingan tersebut telah menghimpunkan pihak berkepentingan dari kedua-dua negara untuk membincangkan integrasi rantaian bekalan, peluang pelaburan dan perdagangan halal. Dari tahun 2021 hingga 2023, Malaysia mengeksport produk halal bernilai 7.77 bilion ringgit Malaysia ke Indonesia dengan ekspor sebahagian besarnya didominasi oleh sektor makanan dan minuman. Melalui sinergi Pelan Hala 7 halal mereka, Indonesia dan Malaysia menyasarkan untuk menerajui pasaran halal global yang diunjurkan bernilai $5 trilion menjelang 2030. Indonesia dan Denmark komited untuk mengukuhkan hubungan dengan menandatangani kerjasama pelan tindakan Duhala bagi tempoh 2025 hingga 2029 di Jakarta. Menteri Hal Ehwal Luar Indonesia Sugiono berkata, pelan tersebut bertujuan untuk mengukuhkan asas hubungan Indonesia-Denmark dan untuk mencapai hasil ketara daripada perkongsian Duhala yang telah lama terjalin antara kedua-dua negara. Sementara itu, Menteri Luar Denmark, Lars Løkke Rasmussen menjelaskan beliau telah mengadakan pertemuan bersama 50 buah syarikat secara langsung terlibat dalam pengeluaran di Indonesia yang mana kesemuanya komited untuk bekerjasama untuk faedah bersama. Beliau menegaskan Denmark menyokong penuh rundingan perjanjian perdagangan antara Indonesia dan negara-negara Kesatuan Eropah EU. Perdana Menteri Jepun Ishibashi Geru mengadakan pertemuan bersama rakan sejawatannya dari Vietnam, Pham Minh Chinh di Hanoi. Para pemimpin membincangkan pelbagai isu termasuk impak tarif Amerika Syarikat dan tindak balas China ke atas ekonomi global dan sistem perdagangan bebas pelbagai hala. Tuan Ishiba memberitahu Tuan Chin bahawa Jepun akan bertindak balas dengan sewajarnya kerana isu tersebut boleh menjejaskan sejumlah besar perniagaan Jepun yang beroperasi di Vietnam. 偉大なホーチミンという指導者がおられるということが Bank of Japan telah mengekalkan kadar faedah yang stabil dan mengurangkan ramalan pertumbuhannya secara mendadak, mencadangkan ketidaktentuan mengenai tarif Amerika Syarikat dan kesan kepada ekspor boleh mengekalkan dasar dalam corak pegangan untuk beberapa waktu. Memandangkan tekanan yang semakin meningkat daripada tarif Amerika Syarikat yang lebih tinggi, lembaga itu mengurangkan ramalan pertumbuhan ekonomi dan inflasinya dalam laporan tinjauan suku tahunan yang dikeluarkan selepas mesyuarat. Jelasnya, inflasi asas akan meningkat selepas tempoh genangan kerana pasaran kerja yang ketat menaikkan gaji. Kini, Bank of Japan menjangkakan inflasi pengguna asas mencapai tahap yang konsisten dengan sasaran 2% sekitar separuh kedua fiskal 2026 dan seterusnya. Kedudukan China berkaitan dengan isu tarif konsisten selepas Kementerian Perdagangannya menyatakan kesediaan pihaknya untuk bekerjasama dengan syarikat Boeing. Menjawab soalan yang diutarakan oleh pihak media, kementerian tersebut berkata syarikat-syarikat penerbangan China dan Boeing teruk terjejas disebabkan tarif Amerika Syarikat yang telah menjejaskan aktiviti perdagangan dan pelaburan bagi kebanyakan perusahaan. Menurut kementerian itu lagi, Boeing telah membatalkan penghantaran 3 buah pesawat 737 MAX kepada syarikat-syarikat penerbangan China. Tarif Amerika Syarikat telah menimbulkan ancaman kepada industri pertanian Island, salah satu sektor tonggaknya yang paling kompetitif, menyebabkan ketidaktentuan dalam pasaran pelaburan. Dengan ancaman tarif Amerika Syarikat itu, para peniaga tempatan yang berurusan dalam produk pertanian menyatakan kebimbangan bahawa tarif boleh menambah masalah yang sedia ada.
Data yang dikeluarkan oleh Lembaga Makanan Island menunjukkan bahawa pada tahun 2024, ekspor produk tenusu, daging dan ternakan dan minuman lain berjumlah 12.7 bilion euro. Walau bagaimanapun, dengan ancaman tarif Amerika Syarikat yang semakin meningkat, ketidakpastian yang menyelubungi iklim pelaburan dalam sektor ini di Island mula meningkat. Dalam menghadapi ancaman tarif Amerika Syarikat, ahli politik Island menyeru agar kerjasama diperkukuh dengan ekonomi global utama yang lain untuk mengurangkan pergantungan pada pasaran Amerika Syarikat dan memelihara sistem perdagangan bebas. Amerika Syarikat dan Ukraine menandatangani perjanjian untuk menubuhkan dana pelaburan pembinaan semula bersama, memberikan akses keutamaan kepada syarikat dari Amerika Syarikat dalam projek pelaburan baharu yang melibatkan sumber utama Ukraine seperti minyak dan gas asli. Perkongsian ekonomi meletakkan kedua-dua negara untuk bekerjasama dan melabur bersama bagi memastikan aset dan keupayaan bersama mereka dapat mempercepatkan pemulihan ekonomi Ukraine. Jabatan Perbendaharaan dan Perbadanan Kewangan Pembangunan Antarabangsa Amerika Syarikat akan bekerjasama dengan kerajaan Ukraine untuk memuktamadkan tadbir urus program dan memajukan perkongsian penting ini. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Pertama Ukraine mengesahkan bahawa Ukraine akan mengekalkan pemilikan dan kawalan penuh ke atas sumber aslinya. Dana itu akan dilaburkan dalam projek perlombongan minyak dan gas dan projek infrastruktur atau pemprosesan yang berkaitan. Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengumumkan 23% peningkatan dan dalam pendapatan bersepadu minimum negara itu untuk pekerja kepada $160 sebulan termasuk kenaikan bonus, namun masih mengekalkan gaji pokok di tengah-tengah inflasi yang semakin meningkat. Peningkatan pendapatan bersepadu minimum meningkat daripada $130 yang ditetapkan kerajaan pada tahun 2024. Gaji pokok bersamaan $1.5 dan tangga gaji kaki tangan awam tidak diselaraskan sejak Mac 2022. Kerajaan telah memilih untuk membayar bonus kerana ia tidak menjejaskan faedah sosial dan faedah undang-undang lain. Tuan Maduro berkata sekatan terbaru terhadap syarikat minyak dan pelaburan minyak di negaranya disifatkan mengaut hasil keuntungan negara itu. Amerika Syarikat telah membenarkan rakan kongsi asing syarikat minyak PDVSA untuk beroperasi di negara itu sehingga 27 Mei ini dan penganalisis telah menyatakan bahawa tindakan tersebut akan memberi kesan kepada hasil minyak. Tenían el objetivo de quitarnos todos los reales, todos los ingresos. Les puedo decir